Baik, seterusnya. Ya, kita nak ke Melaka sekejap. Kita akan bersama dengan rakan penyampai di sana untuk lintas langsung hari ini bersama dengan rakan kita Nurul Ashikin Abdul Halim. Cerita tentang E-Bazar MPH-TJ. Ya. Saksikan. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi, melintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari Melaka Bandaraya Bersejarah. Jadi seperti umum sedia maklum, pelaksanaan Bazar Ramadan tahun ini tidak dapat dilaksana bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Jadi antara yang dilaksana oleh pihak berkuasa tempatan di Melaka, terutama Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, ialah pelaksanaan E-Bazar yang mana ia memberi kemudahan kepada peniaga dan penghantar makanan di negeri ini. Jadi untuk berkongsi berkenaan E-Bazar ini, kita bersama dengan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Tuan Syahadat Osman. Baik Tuan, terima kasih sudi bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan berkenaan E-Bazar ini, bagaimana ia dilaksanakan? Pertamanya saya ucap terima kasih kepada RTM kerana sudi datang di Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Okey, E-Bazar di kawasan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya ini, alhamdulillah kita dapat sambutan yang agak luar biasa kerana kesedaran masyarakat di kawasan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya ini nampaknya telah beralih ke arah online. Jadi ini merupakan sumber inspirasi daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka untuk membantu masyarakat di kawasan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya berniaga di waktu bulan Ramadan. Jadi setakat ini ada berapa ramai peniaga yang telah mengikuti E-Bazar ini dan berapa ramai penghantar makanan? Setakat sekarang ni yang dah daftar dengan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya seramai melebihi 150 orang untuk penghantar makanan, lebih kurang 150 orang juga. Jadi Tuan, kita tahu mungkin ada pengguna atau pembeli yang ragu-ragu sebab penghantar makanan yang mendaftar dengan E-Bazar, ia tidak seperti e-hailing yang lain yang mana mereka mempunyai lambang mereka sendiri. Jadi bagaimana untuk pembeli atau pengguna ini mengetahui identiti penghantar makanan yang mendaftar dengan MPH-TJ? Kepada pengguna E-Bazar ni, dia tak perlu rasa risau atau gundah lah, kerana kita ada menyediakan PAS kepada setiap penghantar makanan itu sendiri. Maknanya dekat PAS itu ada ternyata nama, nombor telefon dan juga nombor kenderaan penghantar makanan itu sendiri. Baik Tuan, nasihat kepada penghantar makanan khasnya yang berdaftar dengan MPH-TJ sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kepada penghantar makanan yang sedang berurusan sekarang ini dengan masyarakat setempat, saya menyarankanlah supaya mereka ni mengekalkan SOP PKP yang telah ditetapkan dengan memakai mask muka, dengan mencuci tangannya selalu dan juga hand sanitizer perlu selalu digunakan. Okey, baik Tuan. Seperti umum juga sedia maklum Tuan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB telah mula dilaksanakan pada Isnin lalu, yang mana syarat-syarat kelonggaran PKP itu agak longgar sedikit. Jadi bagaimana inisiatif MPH-TJ sendiri bagi memastikan SOP yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan terus dilaksana oleh orang ramai, terutama di tempat umum seperti Pasar Borong mungkin? Okey, nampak dah 3 hari berjalan ni, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita juga telah mensyaratkan terutama sekali kepada pengusaha Pasar Borong di kawasan Hang Tuah Jaya itu sendiri untuk mempertingkatkan SOP PKPB ni. Dengan cara kita melimitkan ataupun menghadkan pengunjung yang masuk di Pasar Borong dengan kadar yang bergila-gila, seperti dia masuk di pasar raya yang lain. Maknanya dia masuk bergila, kalau 100 orang ada di dalam Pasar Borong, lepas tu next 100 tu kena tunggu kat luar. Bagaimana pula bagi peniaga? Mereka masih perlu mengikuti SOP seperti memeriksa suhu badan? Itu sudah pasti. Itu sudah pasti, yang mana mereka ni bila nak masuk di kawasan Pasar Borong kita akan periksa suhu badan mereka. Even bukan itu saja, mask pun dia pasti pakai. Kena pakai. Ya. Baik
Tuan, yang terakhir, nasihat kepada orang ramai, khasnya rakyat Melaka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, yang saya rasa mungkin ramai yang dah selesa dengan PKPB ini. Silakan Tuan. Okey, saya ingin menasihatkanlah kepada masyarakat, terutama sekali di kawasan Majlis Pembadaran Hantarajaya, ya, di bawah PKPB ini, janganlah kita ambil senang ataupun ambil leka, tapi kita kena patuh dan juga patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik Tuan Syahadan, dan terima kasih atas perkongsian itu. Jadi kepada rakyat Malaysia, terus amalkan jarak sosial 1 meter dan kerap cuci tangan dan patuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dan kru penerbitan dari Melaka Bandaraya Bersejarah. Kembali semula kepada rakan tugas di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.